Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ni minat Tok Guru Haji Abdul Adiawan, iaitu Cina takut pasukan Islam. Saya merasa terpanggil apabila ada dalam kalangan Melayu yang buta sejarah agamanya sendiri membuat kenyataan bahawa bangsa Cina takut terhadap Islam yang dibawa oleh PAS. Bahkan ada juga Melayu yang bertindak menyertai DAP yang nyata sikapnya anti-Islam kerana ketakutan yang sama. Kenyataan yang dikeluarkan itu menunjukkan kejahilan dirinya atau fikirannya yang masih dijajah, sehingga perbuatan itu laksana kata pantun Melayu, melukut di tepi gantan, buka sanggul mencari kutu. Orang takut akalnya hilang, jumpa tunggul di kata hantu. Mereka boleh mengikuti DAP yang sesat prinsipnya atau hanyut tanpa konsisten dalam perjuangan menentang rasuah yang kuat dilakukan selama ini semata-mata kerana mengejar kuasa. Padahal mereka menyaksikan bagaimana negeri-negeri yang kuat pengaruh PAS atau diperintah PAS oleh nama mereka sengaja menunjuk kebebalan atau sengaja membodohkan diri sendiri atau mencipta kejasakan jahat. Kadang mereka itulah firman Allah SWT yang diterjemahkan sebagai bahasa ahli kitab, menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul daripada diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 109. Saya pernah melawat negara China beberapa kali, menyaksikan beberapa masjid bersejarah yang dibina pada masa awal kedatangan Islam pada era Khulafa ar-Rasyidin. Bahkan ada katanya telah dibina sejak zaman Rasulullah SAW, kerana hubungan dagang antara Arab dengan China berada sejak awal sebelum kelahiran Rasulullah SAW, lebih dahulu daripada ketibaan Islam di Nusantara. China telah menjadi kunjungan para pengembara dan pedagang Arab sejak awal lagi. Maka kerajaan China mempunyai hubungan damai dengan Islam. Apabila mereka menerima berita kejatuhan kuasa Persia dan Rom, hal ini berlaku setelah mereka mengetahui pemerintah Islam yang adil, bukannya menjajah atau menyamar seperti bangsa Eropah yang rakus menjajah. Kalau dihalang, maka rakyat Cina juga pasti akan menyambut kedatangan Islam. Adanya kalangan Raja Cina daripada dinasti Ming yang mengenal Islam. Malah Laksamana Chen Hu yang terkenal juga mengenal Islam. Kublai Khan daripada bangsa Tatar yang memerintah Cina tertarik kepada penganut Islam kerana berakhlak mulia, berintegriti dan tidak mengamalkan rasuah. Sehingga Kublai Khan melantik penganut Islam menjadi pemimpin daerah dan pegawai tinggi kerajaan, menjadikan kerajaan ini dapat bertahan lama. Islam menimba tamadun ilmu bermanfaat daripada negara China kerana sifat terbuka dengan menerima semua perkara yang baik daripada semua kaum, serta menolak perkara yang buruk dan zalim walaupun datangnya dari Mekah. Masa banyak lagi masjid di China tidak dirobohkan oleh revolusi kebudayaan ketika era Mao Zedong kerana disesuaikan bangunan dengan seni bangunan China yang tidak mempunyai apa-apa lambang agama. Sebenarnya ramai kalangan mereka yang dihantui oleh pembohongan propaganda orientalis yang berniat jahat dan kini membawa propaganda Islamofobia bagi menghalang pengaruh Islam yang dianggap menjadi suatu ancaman khusus kepada tamadun barat yang kini sedang menunjukkan tanda kemerudumnya. Segala propaganda itu terdedah melalui kenyataan negatif beberapa orang tokoh ilmuwan dan tokoh politik barat yang dipengaruhi penulisan golongan orientalis yang penuh dengan pembohongan dan propaganda Islamofobia secara dengki terhadap Islam atau jahil bukan secara ilmu bagi mencari kebenaran. Islam menggalakkan dialog ilmu secara bijaksana dan menentang sebarang cara yang melampau dan zalim. Firman Allah SWT dengan terjemahan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebat menghadapi mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Nahl ayat 125. Firman Allah SWT, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Surah Al-Ankabut. Adanya kenyataan betul dalam kitab-kitab suci daripada berbagai agama berkenaan kedatangan Rasul akhir zaman. Terdapat banyak kumpulan Islam dan tokoh ilmuwan perbandingan agama yang bersedia berdebat mengikut budaya ilmu bersama tokoh ilmuwan Islam dalam perbandingan agama seperti almarhum Ahmad Dedak dan terkini Dr. Zakir Naik yang masih berada dalam kalangan kita. Boleh diajak untuk berbincang secara sampai tanpa bersikap fanatik. Ketika berlaku perang Korea dalam tahun 50-an, kemudiannya perang Vietnam dan menjala pengaruh komunis
di Eropah Timur yang dikuatirkan berlaku teori domino. Beberapa orang diplomat barat mempunyai kenyataan bahawa Islam lebih bahaya daripada komunis. Hal ini demikian kerana ajarannya yang pernah menakluk hati manusia, bukan sahaja negara yang diperintah olehnya. Kedatangan Islam di seluruh pelosok dunia bukan untuk menjajah dan merompak, tetapi bagi menentang kezaliman yang berlaku terhadap rakyat dan Islam yang dijadikan sasaran. Hal ini disebabkan penerimaan rakyat kepada pengaruh ajaran Islam yang ada kepada semua sehingga ia menakutkan kerajaan yang zalim. Al-Quran sebenarnya sebuah kitab mujizat ilmu, sama ada ilmu akal, ilmu kajian, ilmu pengalaman dan ilmu yang tidak mungkin dicapai oleh akal manusia yang bersifat lemah dan tidak mengetahui semua perkara. Lalu akhirnya Al-Quran memberikan jawapan yang tepat kepadanya, sekaligus menunjukkan sebenarnya ia datang daripada Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha adil dan maha rahmat, yang tidak terhingga dan tak terbatas. Sehingga kini dan sampai bila-bila cabaran Allah kepada sesiapa yang menentang Islam ini tidak akan dapat disahut. Firman Allah SWT yang berbunyi, dan jika kamu tetap dalam keraguan terhadap tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Muhammad, buatlah satu surah sahaja yang sama seperti Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu daripada neraka yang bahkan yang daripada kalangan manusia dan batu yang disediakan bagi orang kafir yang menentangnya kerana tidak percaya. Surah Al-Baqarah ayat ke-23 hingga 24. Kini kita menyaksikan masalah yang dialami oleh manusia seluruh dunia dalam kehidupan diri, keluarga, masyarakat, negara yang berlaku dari aspek politik, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dalam hubungan antara manusia dan makhluk yang lain di sekelilingnya pun mengalami masalah penyakit jasad, roh, akal dalam diri keluarga dan masyarakat yang besar serta alam sekitarnya kerana menyanggah atau melanggar atau melampaui sepadan yang menjadi ketetapan Allah pencipta alam. Firman Allah SWT dengan terjemahan, telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Al-Rum ayat ke-41 daripada Abdul Dihawan, Presiden PAS bertarikh 27 Syafar 1445 ataupun 12 September 2023. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.